Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Sekali lagi Allah rezekikan kita nikmat kesihatan yang baik. Syukur alhamdulillah pada pagi ini Allah hadirkan kepada kita ruang dan peluang yang terbaik untuk sama-sama kita sampai dan menjejakkan kaki kita untuk menyempurnakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu subuh secara berjamaah. Syukur alhamdulillah Allah rezekikan kita juga pada pagi ini dan kelangan waktu yang ada, ruang yang terbaik ini Allah dudukkan kita seketika untuk sama-sama kita berada dan menjalankan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha kita dan mudah-mudahan keluarnya kita selepas majlis ilmu nanti Allah ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, para muslimin dan muslimat. Pagi ini kita akan sedikit berkongsi berkaitan tentang kita mengambil ibrah dan pengertian dan pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang berkesempatan boleh buka Al-Quran, ibu ayah sekalian, anak-anak, buka pada halaman ke-100. Yang Allah rakamkan pada ayat ke-136, surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Halaman ke-100, lihat pada ayat ke-136, surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Okay? Mudah-mudahan apabila nanti pada next time dan sebagainya, kita baca Al-Quran, terjumpa ayat ini, kenang-kenanglah. Kita pernah tadabbur, kita pernah memahami akan intipati ayat ini. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama dengan saya terlebih dahulu kita baca ayat ini, mudah-mudahan Allah merahmati bagi kita insya-Allah. Ayat 136 surah An-Nisa halaman ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Untuk makluman muslimin dan muslimat, jemaah sekalian, ini merupakan seruan yang ke-26. Seruan yang ke-26 yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Seruan yang bermula dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quranul Karim, daripada 6,236 ayat, 89 ayat daripadanya ayat yang bermula dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Satu seruan, satu ajakan, satu pelawaan daripada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada hamba-Nya yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sebut dalam ayat ini, wahai orang-orang yang telah beriman, aminu billah,
tetaplah kamu beriman kepada Allah wa rasulihi, kepada rasulnya, yakni baginda Nabi SAW. Diterangkan, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yakni Al-Quran yang diturunkan kepada rasulnya, itulah Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga tetaplah beriman kepada kitab yang telah diturunkan sejak daripada dahulu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sekali kita baca, kita rasa ayat ni Allah dah tujukan kepada hamba yang beriman. Tetapi kenapa diulang balik? Aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah. Baik, saya terangkan sedikit berkaitan tentang sedikit penelitian dan kajian ayat ini. Kalimah amanu artinya orang yang telah beriman. Amanu. Dalam Al-Quran diulang kalimah amanu sebanyak 258 kali. Kalimah amanu. Ingat biasa ya? Tadi ayat yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran ada 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Adapun kalimah amanu artinya orang yang telah beriman, dalam Al-Quran diulang sebanyak 258 kali. Kalimah amanu. Kalimah amanu merujuk kepada plural, yakni jamak, ramai. Kalau singularnya satu, amana, telah beriman orang tersebut. Kalau amanu, telah berimanlah kamu semua. Baik. Kalimah amana ataupun amanu ini berasal daripada kalimah amina, artinya aman. Amina artinya aman, tenang, tenteram. Okey, itu amina. Ditambah hamzah depan amana, depan amina, satu bahasa baru dan sebagainya. Arti kata, sekalipun Allah pelawa, Allah seru orang yang telah beriman, arti kata orang ini dalam proses untuk memperbaiki imannya. Orang ini dari iman dah, tapi dalam proses untuk menambahkan keimanannya agar betul-betul pasak, tetap teguh beriman kepada Allah. Iman kita ni tuan-tuan ibu ayah sekalian, yazid wa yankus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurangan. Mungkin semalam kita tak datang jemaah subuh di masjid. Hari ini alhamdulillah datang jemaah masjid subuh, bertambah iman kita. Esok kurang sikit, tak datang balik dah. Itu macam tu. Nak dapatkan istiqomah kita setiap pagi subuh tu kadang-kadang menuntut pelbagai kekuatan kepada kita. Menuntut pelbagai usaha. Itu sebab iman kita ni yazid wa yanqus. Ada kalangan juga menggambarkan bahawa iman kita umpama senipisnya kulit bawang. Siapa yang pernah kupas bawang dia tahu betapa nipisnya bawang tersebut. Mudah koyak, patah sebagainya. Itulah iman kita tuan-tuan. Sebab itu bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, arti kata orang tadi dengan iman tadi beriman kepada Allah, dia merasa tenang. Dalam jiwanya bila ada iman kepada Allah, satu, Allah campakkan ketenangan. Menambahkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinah. Dekat mana ayat ni? Dalam surah Al-Fath. Dalam surah Al-Fath. Okey. Huwallazi anzala sakinah. Allah dialah yang telah turunkan ketenangan. Dekat mana? Fi qulubil mu'minin. Pada hati orang yang benar-benar telah beriman. Kalimah dia mu'minin. Aminu ini baru mula nak iman dah. Baru mula nak percaya. Kadang-kadang rasa kurang-kurang dan sebagainya. Orang yang dah tetap teguh beriman, Allah gunakan kalimah mu'minun dan juga mu'minin. Mu'minun dalam Al-Quran diulang 35 kali. Antara ayat yang kita biasa dengar, surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang benar-benar beriman. Apa dia? Siapa dia ni?
alladzina hum fi solatihim khashi'un. Syarat dia dalam solat dia menemui kekhusyukan. Khusyuk dalam solat. Dia faham apa yang dia baca. Dia tahu ni beribadat kepada Allah. Buat sungguh-sungguh. Takut nanti subuh hari ni tak jumpa subuh besok dah. Itu sebab sekalipun panjang usia kita, esok solat subuh. Ataupun semalam solat subuh. Tapi tak sama. Semalam punya hal. Hari ini punya hal. Esok punya hal. Kalau semalam cacat subuh kita, cacatlah subuh tersebut. Kalau pagi ni pun cacat solat subuh kita, cacatlah ibadah kita kepada Allah. Sebab itu kita kena kenang sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar beriman Allah sebut dengan mukminun. Diulang dalam Quran 35 kali. Kalimah mukminina diulang 144 kali dalam Al-Quran. Nak menggambarkan kepada kita, usaha kita ini ada effort, ada kesungguhan nak perbaiki iman kita. Sebab Allah pesan, dikala orang yang beriman tadi berusaha perbaiki iman dia, dan iman tadi dia rasa tenang, rasa tenteram, buanglah kegelisahan dunia, buang keresahan akhirat, dia yakin. Sekalipun ada iman di dadanya, confirm syurgalah tempat dia. Tapi tak cukup macam tu. Kalau datangkan ayat untuk berpasakkan iman kita, apa antaranya? Aminu billah. Berimanlah sungguh-sungguh. Tetaplah beriman kepada Allah. Hari ini kadang-kadang orang mengaku beriman kepada Allah, tapi suka buat IQ, suka buat macam pertikaian dan sebagainya. Beriman tak solat ke? Nantilah tunggu-tunggu esok ke, dah pencen ke, pergi masjid. Kalau sampai umur pencen. Islam ke? Islam. Beriman tak beriman? Solat nampak cantik dah. Tiba-tiba keluar free hair, tak pakai tudung pula. Tak pakai tudung ke? Panaslah sekarang kan, tengah panas, tak payahlah. Lagipun rambut cantik kot. Buat apalah buat ciptakan rambut cantik, tunjukkan orang lah. Kan tu. Ataupun di jawapan dia, kenapa tak pakai tudung? Tak nak hipokrit dah. Tunggu masa lah. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Apa jua perintah daripada Allah? Tutup aurat ke? Perintah lain, baca Al-Quran pun perintah daripada Allah. Katakan kalimah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah demi Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Ayat yang lain, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran cara tertib bertajwid, perintah daripada Allah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Surah Al-Ankabut. Bacalah dan fahamlah apa yang diberikan dalam Al-Quran dan tetap tuduh berikan solat, perintah daripada Allah. Apa jua perintah daripada Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekalipun infak, tuan-tuan, itu perintah daripada Allah. Suka ke, tak suka ke, rela ke, terpaksa ke, wajib buat. Bukan masalah hipokrit dah. Hipokrit ni apa? Buat ataupun hipokrit ni yang kata apa? Talam dua muka kot, ataupun apa, tak nak menipulah. Kan tak. Solat. Suka ke tak suka ke kena solat. Tutup aurat, suka ke tak suka ke kena tutup aurat. Sebab perintah daripada Allah. Zaman baginda Nabi SAW, tuan-tuan, ayat berkaitan tentang perintah tutup aurat turun. Surah An-Nur. Nabi sampaikan pada para sahabat. Sahabat dengar ayat ni, terus minta izin. Ya Rasulullah, kami nak balik. Kami nak arahkan isteri kami untuk tutup aurat. Sahabat balik rumah. Sampai rumah, dia bagi tahu pada isteri dia, wahai isteriku, Nabi baru ajarkan kepada kami ayat perintah tutup aurat. Dia bacakan depan isteri mereka. Isteri mereka dengar dan faham, bangun, capai apa yang ada. Nak ambil langsir, pap, lilit kepala. Abang, macam ni ke tutup aurat? Ada sempat langsir tak ada alas meja. Tarik alas meja, lilit kepala. Macam ni ke bang tutup aurat? Isteri para sahabat Nabi SAW. Betapa yakin dan percaya. Apa yang Nabi sampaikan perintah daripada Allah, dia akan bawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana para sahabat tanya Ibnu Mas'ud, sampaikan nasihat kepada kami daripada Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud,
kalau kamu baca Al-Quran dan sampai pada ayat ya ayyuhallazina amanu, berhenti kejap, pause, pasang telinga sungguh-sungguh, baca dan perhatikan ayat tersebut. Sebab segala ayat yang bermula ya ayyuhallazina amanu, seruan daripada Allah, akan bawa kamu kepada redha Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri kamu daripada kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita tanya, dah beriman dah, kenapa nak tetap teguh beriman kepada Allah? Ada mereka yang buat ego, tak payahlah, nanti dululah, solat sekejap lagi lah, besok lah, kan? Seolah-olah macam Allah tu pakciknya, na'uzubillah. Sebab tuan-tuan, perintah Allah ni, suka ke tak suka ke, rela ke terpaksa buat ke, wajib buat. Sebab itulah tanda kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab dosa pahala, bab pahala jangan fikirkan. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kita untuk beribadat kepada Allah. Itu kerja kita. Niatkan tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Apa jua yang kita buat, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dikira ibadat kepada Allah. Itu kebaikan. Baik. Itu yang pertama. Tetap beriman kepada Allah. Wa rasulih. Rasulih. Su itu dua harakat. Dalam Al-Quran kita akan jumpa dua bentuk ayat. Dua bentuk kalimah. Satu rasulih. Yang kedua rasuli. Kan nanti nampak jumpa. Nampak tu. Bawah tu juga. Selang satu langkah tu. Yang pertama wa rasulihi, yang bawah tu wa rusulihi. Nampak tak? Apa beza dia? Yang pertama wa rasul, su tu dua harakat. Yang bawah ni satu harakat. Wa rusulihi, sama kan? Cuma su je panjang dan juga pendek. Bila mana kita baca kalimah wa rasul, su tu dua harakat, dia merujuk kepada seorang rasul. Merujuk kepada seorang rasul. Dan ayat ini merujuk kepada baginda Nabi SAW. Kalau jumpa ayat yang lain, su tu dua harakat, tengok cerita tentang kisah Nabi apa tu. Rujuk pada Nabi yang tersebutlah. Kata-kata kalau rasuli, su tu dua harakat, merujuk kepada seorang rasul. Bila rusulihi pendek, merujuk kepada seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah rasul? Dalam riwayat menyatakan bahawa jumlah keseluruhan Nabi 124,000 orang. Dalam riwayat yang sahih, jumlah Nabi 124,000 orang. Daripada jumlah tadi, 313 orang rasul. 313. Yang wajib kita percaya dan kita imani 25 orang rasul yang nama mereka Allah sebut dalam Al-Quran. Pagi tadi, solat subuh tadi, imam dah baca dah. Kisah Nabi yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Tu. Okay? Kita kata itu penceritaan. Baik. Ada sebut juga, orang yang beriman tetap teguh beriman kepada Rasulnya, yakni baginda Nabi SAW. Akhir zaman, seorang yang duk pertikaikan tentang Nabi. Tentang apa? Tentang hadis. Siapa yang pernah mengikuti suasana di media sosial, kita akan lihat dalam sebulan ataupun dalam 2 minggu lepas sebagainya, hebat pertikaian berkaitan tentang hadis. Hadis daif, palsu dan sebagainya. Itu keraguan berkaitan tentang sunnah Nabi SAW. Apatah lagi orang kata, kena buat macam ni ke sunnah Nabi? Ya ke sunnah Nabi? Kau nampak ke Nabi buat? Lagi pertikai pula. Kan? Dia kata, ya ke Nabi buat macam ni? Tak nampak pun, nampak. Bila mana ada orang buat argue, pertikaian tersebut, dia kata dah gugur sedikit, tercala iman dia. Tuan-tuan, bila mana ada dalil yang kuat berkaitan tentang sunnah, tentang hadis Nabi yang sahih dan sebagainya, kena ikut. Suka ke tak suka, kena ikut. Kan? Contoh antara sunnah yang ditinggalkan
pada akhir zaman ni apa? Solat tahajud. Nak bangun awal Ustaz, lecehnya, payahlah Ustaz. Usahalah bangun juga. Itu sunnah Nabi. Tak dapat nak bangun pukul 4, pukul 4.30, pukul 5 pun boleh. 5.30 pun boleh. Kan? Subuh 5.49. 5.30 pun sempat lagi. Bangun kejap, solat tahajud 2 rakaat, terus ke masjid. Kan? Ini tak, 5.49 je. Gila, kan pun 6 suku, 6.30 baru bangun dah. Kan? Itu antara yang tinggalkan. Apa lagi sunnah? Jaga wuduk kita. Kan pun sama juga. Bila mana ada riwayat yang kuat, kena ikut. Itu sunnah. Ada pertikaikan juga. Mereka kata ini sunnah Nabi ni. Ya ke sunnah? Bila sebut dah ya ke tu, dah mulalah ada keraguan. Ini saya terangkan. Apa efek keraguan tadi? Yang ketiga kata Allah. Untuk orang-orang telah beriman ini, yang ketiga, tetaplah beriman dan percaya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Terhadap kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, yakni Al-Quran. Al-Quran pun, orang yang tak baca Quran, orang yang tak nak faham Al-Quran, dia akan rasa, ya ke Quran sebut macam tu? Kan? Ya ke? Nak tahu tidak, kena baca dulu. Kena belajar dulu. Sebab itu tadi pagi saya minta tuan-tuan buka Quran. Kalau saya seorang aja, ya ke Ustaz, ayat tu ada Ustaz, dia tunjukkan betul-betul ayat tu ada. Itu sebab dalam Quran ni tuan-tuan, kesempatan yang kita ada. Allah anugerahkan kita dengan pandangan mata yang baik, pendengaran telinga yang baik, mulut yang boleh berkata-kata dengan baik. Buka Quran, pandang, dapat pahala dah. Kita dengar Quran, dapat pahala dah. Kita baca Quran, bertambah pahala kita. Man qara'a harfan, kata Nabi. Barang siapa yang baca satu huruf min kitabillah daripada Al-Quran, akan diberikan dengan al-hasanah, satu kebaikan. Wal hasanah, dan satu kebaikan, bi asyri amsalihha, digandakan dengan 10 kebaikan. Untung tuan-tuan. Untung. Dan riwayat hadis yang lain sebut, jarak di antara satu kebaikan yang lain melebihi 25 darjat kebaikan. Jauh. Walaupun satu dengan dua tu nampak satu dengan dua, tapi ada jarak yang jauh. Kalau kata kita lihat dalam pembaris lah. Dalam sentimeter tu, satu sentimeter, satu dengan kedua. Apa ada? Ada milimeter. Kan? 1, 2, 3, 4. 1 sentimeter bersamaan 10 mililiter. 10 mililiter ada kecil lagi tak? Mungkin ada kot. Apa halus-halus lagi? Itulah gambarannya. Sekalipun jarak ada 1, 1, 2, tapi beza. Itu juga dengan darjat kebaikan. Sekalipun 1, 2 kebaikan, tapi jarak dia berbeza. Sebab itu jangan marahkan nanti andai kata kita solat sama-sama rakan sebelah, ikut imam sama-sama, tiba-tiba di syurga nanti level tak sama. Ini benar. Ada pernah berlaku. Ada kisah seorang hamba Allah, ketika dia meninggal, dapat berbicara dengan malaikat dalam syurga, dia tengok. Malaikat, kenapa syurga atas tu macam besar daripada aku je? Aku punya nampak kecil ni. Nampak rumah kecil. Nampak kan kecil, lot banglo kecil. Nampak atas nampak besar-besar je. Untuk siapa tu? Malaikat kata, wahai si fulan, untuk itu fulan bin ful. Siapa dia? Sebut. Oh, sahabat aku tu. Apa beza dia? Kata malaikat, dekat dunia, engkau baca tasbih 99 kali. Akan engkau tasbih 100 kali. Beza satu je. Tapi luas je berbeza. Itu sebab tuan-tuan, Nabi pesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah pelekehkan orang untuk buat kebaikan. Sekalipun orang tu buat baik, dia senyum aja. Dengan senyuman ni, rasa tenang. Daripada pandang, masam-masam tak? Senyum je lah. Kita tak kenal orang, tersenyum je. Kenapa pelik? Kenapa dia senyum kat aku? Sebab nak nampakkan senyuman tu, rasa tenang. Tenang. Kalau pandang, hal masam orang ni. Aku ni salah pakai baju ke? Akan rasa. Kau senyum kan, tenang aja. Itu sebab Nabi pesan, yang pernah pelekehkan orang untuk buat kebaikan, sekalipun senyum saja. Nampak orang berhenti kat traffic light, alakan kayu batu dan sebagainya, itu kebaikan dia buat, kita senyum. Buka tingkap, terima kasih bang. Ucap terima kasih. Sebab itu kebaikan. Mudah-mudahan apa juga kebaikan yang kita buat, Allah ganjari dengan kebaikan yang lain. Baik.
Itu sebab kalau pesan yang ketiga, orang yang beriman ini tetaplah teguh dan percaya dengan Al-Quran. Kena belajar. Cari masa, ruang dan peluang yang terbaik, berguru dah. Ambil kesempatan. Cari kelas-kelas yang ada. Tak cukup dengan online, tak puas cari bersemuka. Tanya ustaz, tanya imam, ada tak kelas Quran? Tolak ketepikan perasaan malu, buang. Sebab malu ini pun rasa kita kena buanglah. Bab Quran, bab amal ibadat ketepikan seketika. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mula kenal Quran ketika umur 80 tahun. Kita kalau tak sampai 80 tahun lagi, boleh lagi belajar tu, tak masalah. 80 tahun baru kenal Quran. Bapak pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak malu, tak segan. Sebab nakkan redha Allah, nakkan kebaikan daripada Allah, nakkan syafaat Al-Quran. Al-Quran dah ready dah bersyafaat kepada kita. Okay, jadi kena percaya. Yang ketiga, keempat, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan percaya juga sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab yang sebelumnya. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, dan barulah Al-Quran untuk baginda Nabi SAW. Baik, itu saranan daripada Allah. Allah pesan seterusnya. Allah pesan seterusnya. Okay? Dalam ayat sambungan tadi berkaitan tentang seruan. Orang beriman, ingat 4 benda ni. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, pada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Allah pesan, wa may yakfur, amalan daripada Allah. Wa man, dan barang siapa, kata Allah. Man ini isim mausul yadullu ala amiyah. Isim yang merujuk kepada benda umum. Sesiapa sahaja. Orang lama ke, orang baru ke, tua ke, muda ke, besar ke, kecil ke, laki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, kata Allah, waman. Siapa-siapa pun. Yakfur. Fa'lun mudhari. Yang sentiasa berjalan. Yang sedang berlaku. Barang siapa yang cuba untuk engkar perintah Allah. Yakfur ini bukan saja kufur, tapi engkar. Barang siapa yang cuba-cuba nak mendustakan ayat Allah. Barang siapa yang cuba-cuba nak melakukan, apa kata Allah? Yakfur billah. Yang pertama, yang cuba untuk engkar perintah Allah. Engkar perintah Allah. Tadi imam baca dalam ayat yang kedua, dalam rakaat yang kedua. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Dan mereka yang kufur, engkar, wa kazzabu, dan mendustakan ayat Allah Ta'ala, ulaika ashabun nar. Mereka itu termasuk ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Sebab tuan-tuan, kalimah kafara yukaffiru kafirina lebih banyak daripada kalimah amanu. Tadi amanu 258 kali. Kalimah berkaitan tentang kafir, tentang kekufuran, tentang keingkaran. Allah ulang sebanyak 525 kali dalam Al-Quran. Nak mengingatkan kita, orang yang beriman pun, bila tak jaga iman ni, kita tak semai iman ni, boleh jatuh kufur kepada Allah. Itu engkar. Allah pesan, wa may yakfur billah. Barang siapa yang cuba-cuba untuk engkar perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah disebut berkaitan tentang kategori yang kedua. Ayat yang ke-6 berbunyi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ini, yang engkar ini, bila mana mereka sawa'un 'alaihim, datangkan kepada mereka a'anzartahum, peringatan, am lam tunzirhum, ataupun tak ada orang beri peringatan pun, la yu'minun, tetap tak beriman. Nanti kata orang yang jiwa dia menentang ayat Allah, menentang perintah Allah, datanglah peringatan pada dia, ataupun tak diperingatkan kepada dia,
dia tetap juga tak beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati dia. Khatama, erti kata kunci mati. Khatam. Yang biasa kita dengar khatamal Quran. Kita khatam Quran. Khatam tu selesailah, tutup. Kan? Kita dah tutup Quran bulan Ramadan itu hari. Selesai dah dapat khatam 30 juzuk Ramadan. Saya tanya tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Ramadan dapat khatam Quran. Bulan Syawal khatam Quran tak? Tak sempat Ustaz. Berapa ayat bahasa Syawal? Entahlah Ustaz, satu juzuk pun tak sampai. Sebab apa? Leka berdaya. Sibuk pergi berdaya Ustaz. Puasa 6 tak? Puasa Alhamdulillah. Tapi puasa pun tak sempat juga Ustaz nak baca Quran. Kenapa? Sibuk kemas rumah. Contohlah kan. Rehat dan sebagainya. Kata-kata, sayang. Selesai daripada khatam Ramadan, tak buka Quran dah Syawal. Rugilah. Tertutuplah tu. Okey. Tapi ada kesempatan kita buka balik lah. Baik. Nak ceritakan khatamah ini. Khatamah artinya kunci mati. Dalam Al-Quran, Allah ulang 5 kali sahaja kalimah khatamah dalam 5 surah yang berbeza. Para ulama meletakkan ada 3 sebab. Kenapa berlakunya kunci mati hati orang ni, khatamul qalbi. Yang pertama, seseorang individu bila mana terbit di hatinya perasaan ataupun rasa was-was, ragu-ragu, syak wasangka terhadap Allah, terhadap agama Islam. Itu bunga-bunga. Yang pertama, yang boleh menyebabkan hatinya terkunci mati, timbul syak wasangka, timbul was-was, ragu-ragu terhadap agama Islam. Contoh, tadilah bab aurat contohnya. Kenapa nak tutup pula? Alah, kan cantik ni, baru lepas ku cuci rambut, contoh kan. Kenapa nak pakai suap panjang pula? Nanti lari tak laju lah. Suap pendek pun boleh lah. Dapat lutut aurat tu. Alah, tak apa, nanti tutup lah. Time solat tutup lah. Nampak? Dia mula sikit wasyangka. Rasa was-was. Ataupun nak baca Quran ke? Aku ni bukan nak jadi imam pun. Kan? Makmum aja. Alah, tak baca pun tak apalah. Padahal siapa-siapa pun kita kena baca Quran. Kita mula rasa was-was, kita rasa macam itu hati-hati. Okey? Yang pertama ini dia tak tolak, dia tak terima tapi dia diam je. Cuma selamba orang tanya, tak solat ke? Senyum. Jom je masjid jemaah. Pergi lu. Jom baca Quran. Sekejap lagi lah. Nampak? Dia tak tolak, tak terima, dia diam selamba. Dia buat Islam smooth je. Okay, itu yang pertama. Bila mana yang pertama ni tak dikawal, tak dijaga, datang yang kedua. Di mana dia dah mula tolak secara diam. Tolak secara diam. Tadi, dia tak tolak, tak terima, diselamba je. Yang kedua, tolak secara diam dah. Contoh, bab tudung tadi. Katalah, tak pakai tudung ke? Belum sampai hidayah lagi. Pak, jawapan dia. Kita pun malah nak cakap, tak apalah. Jom baca Quran. Quran, tak apa, kau pergi dulu lah. Kan, aku nantilah. Dia tolak tu, tapi dia diam lah. Dan keadaan hati-hati dia kata, alah lantak lah, biarlah kan. Hal masing-masing kot. Suka hati aku lah. Esok aku kahwin, suami aku tanggung dosa, biarlah. Sekarang ni, aku tak ketudung, bapak aku yang tanggung. Kesian bapak kita. Kan, contoh kata kan. Itu diam. Sama juga tu yang kedua, tolak dalam diam juga. Kalau yang kedua ni pun kita tak bendung, kita tak pelihara, tak perbaiki iman kita, tak tambah ilmu nak faham, datang terbit perasaan yang ketiga. Di mana kita dah berani membantah secara jelas. Yang ketiga yang menyebabkan hati kita terkunci mati, kita dah berani membantah secara jelas. Hari ini, orang tak cakap direct dengan mulut, tapi cakap dengan tangan. Macam mana? Letak dekat Facebook, letak dekat Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tak nak cakap, dia taip aja. Apalah orang ni, hak masing-masing kot. Sukatilah nak ke tudung, tak nak ke tudung. Sukatilah, pahal belak, apa sikaikan. Nampak? Dia mula berani buat macam tu. Netizen komen macam-macam. Kan? Netizen pun layan je kadang-kadang. Kadang benda tu timbul daripada perasaan ni sendiri, dah berani lah. Itu orang yang macam hantar dengan jelas.
pahala sekali lah nak pergi masjid, tak nak masjid. Solat tu DVD kot, sekali masa. Sama masa aku solat lah. Kan dia kata, buat pertikaian. Dia kata, ada jawapan sendiri. Itu kata di situ dah mula membantah dengan jelas. Itu bentuk yang di mana Allah akan khatmul qalbi. Kunci mati hati mereka. Datanglah macam mana pun tuan-tuan, penceramah yang hebat pun, selebriti ke, kita ajak datang masjid, tak datang juga. Sebab dia mula was-was. Dia mula pertikaikan. Apalah masjid sibuk bagi duit. Jemput penceramah tu bayar mahal-mahal. Lantak orang lah. Orang nak sembahyang jugalah. Sibuk buat apa? Pertikaikan. Lalu luar, kemah banyak lah buat program ke masjid ni. Ya apalah. Pertikaikan. Datang macam mana pun tuan-tuan, datang masjid dah. Sebab khatmul qalbi. Allah kunci mati hati mereka. Berpunca daripada mana? Yakfur billah. Dia cuba untuk engkar perintah Allah. Dia cuba untuk engkar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia pertikaikan. Allah kunci mati, time tu rugi tuan-tuan. Teramat rugi. Baik. Bukan tu saja, wa malaikatihi. Dia engkar juga malaikat Allah. Setiap kita ni ada malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat yang mencatat segala amal kebaikan kita. Ada malaikat juga yang menulis segala amal kejahatan kita, perbuatan jahat kita. Dia kata ada, yakin dan percaya. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan kita duduk berjalan, kita buat kebaikan, rasa meremang bulu roma ni. Kenapa ya? Dia kata adalah makhluk Allah yang mendampingi kita. Sama ada malaikat dan sebagainya. Yakin benda tu wujud ada. Dan Quran juga sebut dalam surah At-Tahrim sebut. Apa kerja malaikat? Ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini akan patuh pada perintah Allah. Apa jua diperintahkan, dia akan ikut. Tadi Imam baca dalam dokat yang pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada malaikat, inni ja'ilun. Aku nak menjadikan di bumi ini khalifah. Malaikat nak dapatkan penjelasan. Apa malaikat tanya? Qalu ataj'alu fiha. Betul ke jadikan manusia ni ya Allah? May yufsidu fiha. Manusia ni akan berkerosakan dekat bumi. Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Kata malaikat. Allah jawab, malaikat jawab lagi. Nahnu nusabbih, cukup kami ni Allah bertasbih kepada kamu, bihamdi rabb, memuji kamu, wa nuqaddisu lak. Jawapan Allah ringkas saja. Allah jawab, a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, setiap kita ada tugas masing-masing. Kita juga dalam masjid nampak dengar solat sama-sama, kuliah sama-sama. Apa kita buat? Wallahu alam. Nanti balik rumah pun sama juga. Duduk rumah sebelah pun, masuk pintu yang rumah masing-masing lah. Dalam rumah sama tak, apa kita buat tak sama. Nanti kata itu. Ada benda lain dan sebagainya. Kena respect seseorang. Yang ketiga kata Allah, wa kutubihi, percaya pada kita Allah. Yang keempat, wa rusulihi, juga pada Rasulullah, perkasa Nabi Muhammad, semua Rasul. Daripada Nabi Adam sampailah kepada baginda Nabi SAW, kena yakin dan percaya. Bukan membandingkan mereka. Setiap mereka ada level martabat masing-masing. Seterusnya yang kelima, wal yaumil akhir, iaitu percaya pada hari akhirat, jangan engkar, jangan kufur, jangan dustakan perkara hari akhirat. Benda ini benar-benar berlaku. Benar-benar akan terjadi. Bila? Wallahu a'lam. Dia rahsia Allah. Tersebut dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 34. Rahsia pertama sisi Allah adalah ilmu sa'ah, tentang hari akhirat. Benda tu akan datang, akan berlaku. Cuma tak tahu bila. Kena yakin dan percaya. Mereka yang engkar 5 perkara ini, faqad, kata Allah, maka sesungguhnya orang tersebut dhalla, telah sesat. Sesat bagaimana? Dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang teramat jauh. Kata-kata tuan-tuan, nak patah balik tu payah. Nak patah balik tu payah. Sebab itu bila mana hari ini adalah kesempatan kepada kita untuk baca Quran, baca sungguh-sungguh.
Ada kesempatan bagi kita untuk dengar Quran, dengar sungguh-sungguh, tak rugi. Saya tutup kuliah pada pagi ini dengan satu kisah berkaitan tentang orang yang dengar Quran pun dapat masuk Islam. Siapa tuan-tuan? Raja Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Sumamah bin Usal Al-Hanafi, Raja kota Yamamah. Yamamah hari ini adalah Riyadh. Ibu negara Saudi itu, Riyadh. Nama asalnya Yamamah. Yamamah ketika zaman baginda Nabi SAW didiami oleh Bani Hanifah. Satu keturunan yang mengusahakan gandum. Dan dia merupakan pembekal gandum yang terbesar di Madinah. Dalam Yamamah tu ada raja. Nama rajanya Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Hanafi ni rujuk pada Bani Hanifah lah. Baik. Raja Sumamah ini di antara pemimpin yang menentang dakwah Nabi, yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW, yang berusaha untuk mematahkan dakwah Nabi tak sampai kepada Yamamah. Dia tak jumpa Nabi, dia nampak orang beriman saja, sahabat-sahabat Nabi, dia bunuh. Dia bunuh, tak kira apa pun. Sebab nak menakutkan Nabi SAW. Tapi Nabi tak gentar pun. Sebab Nabi ada Quran. Sampailah satu hari, Sumamah ini nak pergi tunaikan umrah di Mekah. Umrah ketika itu secara jahiliah. Dan riwayat menyatakan bahawa jahiliahnya di mana? Ketika mereka tawaf depan Kaabah, mereka tawaf dan keadaan tidak menggunakan sehelai benang pun. Ketika kata tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Itu jahiliah ketika itu. Dia nak pergi tunaik umrah ni dalam keadaan jahiliah. Dan riwayat lain pula sebut, antara amalan jahiliah juga, mereka minum darah binatang menggunakan tengkorak manusia. Itu tabiat orang Arab ketika itu. Jadi Raja Sumamah ini nak pergi tunaikan umrah lah. Nak pergi ke Mekah. Dia keluar daripada kota Yamamah melalui kota Madinah. Sampai sempadan kota Madinah, dia kena tangkap dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat tak kenal dia pun. Tapi sebab nampak gaya tu macam mencurigakan dan pelik aja, ditangkap. Dan bawa jumpa Nabi. Sampai Nabi tanya, kau tak kenal ke dia ni siapa? Sahabat kata, kami tak kenal. Zaman dulu tuan-tuan, tak ada Facebook. Tak ada TikTok. Tak ada Twitter, Instagram. Dia tak kenal lah orang. Tak kenal orang pun, muka tak nampak, tapi nama tu tahu. Tanya pada atuk nenek kita yang masih hidup. Sebut nama dia kenal. Pernah jumpa tak? Tak jumpa pun, sebab zaman tak ada. Zaman sekarang, orang kenal muka, tapi nama pula lupa. Tengok ustaz tu kuliah, macam pernah perasan lah ustaz ni. Siapa lah? Pernah nampak ni dekat TikTok. Pernah nampak ni dekat Facebook. Siapa ustaz dia? Nampak muka kenal, tapi nama tak tahu. Tu zaman sekarang lah. Zaman dulu, muka tak kenal tapi nama tu famous. Bila Nabi tanya, kenal tak siapa dia Sumamah? Kami kenal ya Rasulullah. Dia raja kota Yamamah yang nak bunuh kau, yang bunuh sahabat-sahabat kita. Nabi kata, inilah Sumamah. Ish, iya ke ya Rasulullah? Ya, inilah Sumamah yang kamu tangkap ni. Kalau macam tu ya Rasulullah, kita pancung je dia. Jangan, kata Nabi. Bawa Sumamah ini, ikat dia kat tiang masjid Nabawi. Ikat kat tiang masjid. Biarkan dia dengar Quran hari-hari. Biarkan dia nampak kita beribadat macam mana. Biarkan dia perhatikan apa amal ibadat kita. Kita tak kacau orang pun, kata Nabi. Dan layanlah Sumamah ini umpama VVIP. Bagi dia susu unta fresh. Pagi dan juga petang, kata Nabi. Dan makanan yang enak-enak Nabi pesan. Hatta tuan-tuan, hari pertama diikat, Nabi sendiri yang bawa makanan berjumpa dengan Sumamah. Bawa makanan. Wahai Sumamah, nah ni makanan. Makanlah. Nabi yang menyantuni dia. Dia diikat ni, dekat tiang masjid. Nabi menyantuni dia. Nah ni, makanlah makanan dia. Kan? Dia bagi makanan tu, Nabi tanya, wahai Sumamah, apa yang kau ada? Apa yang kau mahukan sebenarnya? Sumamah sebut, wahai Muhammad,
Kalau engkau bunuh aku hari ini, engkau bunuh orang yang boleh balas dendam, dia kata. Pemilik dia darah ini. Tapi kalau engkau maafkan aku hari ini, engkau telah maafkan orang yang pandai berterima kasih, kata Sumamah. Nabi dengar, oh ya ke, tak apalah makan. Dan ini susu unta, minum. Hari pertama. Nabi pun tunaikan solat dan sebagainya. Hari kedua Nabi datang lagi. Bawa makanan yang enak-enak yang sedap. Wahai Sumamah, ni makanan, ni susu. Aku nak tanya, apa yang ada pada kamu? Ada yang kamu nak daripada kami? Kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau kau bunuh aku, erti kata kau bunuh pemilik darah ini. Kalau kau maafkan aku, kau maafkan orang yang pandai berterima kasih. Benda yang sama diulang. Nabi pun selesai bersolat. Hari ketiga, datang balik jumpa Sumamah, bawa benda yang sama. Makanan yang enak, susu unta dan sebagainya. Dia tanya kali yang ketiga. Jawapan yang sama Sumamah bagi pada Nabi SAW. Tak berubah, tetap pendiriannya. Nabi dengar macam tu. Nabi cakap pada para sahabat, wahai sahabat, lepaskan ikatan ini, biarkan Sumamah pergi. Dia lepaskan ikatan tu, Sumamah pun keluar, lari. Dah selesai kan, dah lepaskan diri, dia pun lari. Ya? Apa yang berlaku tuan-tuan? Di hujung kota Madinah, dalam sebuah kebun kurma, Sumamah mandi, bersihkan diri dia. Bersihkan diri dia, dia siapkan diri, patah balik datang Masjid Nabawi. Nabi nampak dia datang. Dia bersebut, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Depan Nabi, depan para sahabat, Sumamah mengucapkan dua kalimah syahadah. Persaksian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Sumamah, betul ke engkau ni? Kenapa beriman pula? Meh sini. Nabi tanya. Sumamah pun sebut, ya Rasulullah, sebenarnya hari pertama lagi, lepas para sahabat bawa jumpa engkau, ya Rasulullah, aku dah terpekun, dah nampak akhlak engkau, kata Nabi. Kata Sumamah tadi. Dan bila engkau kata, aku tak dipancung, diikat di tiang masjid, aku rasa benar akhlakmu bagus. Dan setiap hari aku dengar Quran dibacakan, tersentuh jiwa aku. Dan pada hari pertama sekalipun aku nak beriman kepada engkau, nak beriman kepada Tuhan kau. Tapi aku takut niat aku disalahgunakan, disalahfahamkan. Takut nanti ala Sumamah ni tipu ni. Nak lepaskan diri kata beriman. Tapi tak, aku tahan emosi aku tahan untuk hari kedua dan hari yang ketiga. Sampailah bila kau kata aku dilepaskan dengan rela, aku rasa syukur, Alhamdulillah. Aku lari, bersihkan diri. Bukan kata merayu tak. Aku datang balik nak menyatakan bahawa aku beriman kepada Allah, beriman kepada engkau. Bukan sebab apa? Sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Diikat dekat tiang masjid. Apa yang berlaku? Dia dengar Quran dibaca. Nampak orang Islam beriman, solat dan sebagainya. Itu buka pintu hati kita, tuan-tuan. Kalau kata kita sendiri mengaku beriman, lahir dari keluarga yang beriman tapi tak nak baca Quran, tak nak solat, tuan-tuan, risau. Hati kita akan tertutup mati, khotmul qalbi. Na'uzubillah. Itu sebab Allah pesan kepada kita beriman, jangan cuba-cuba untuk engkar perintah Allah. Jangan cuba-cuba untuk dustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percaya. Kalau agak-agak tak nampak apa dah relevan, rasionalnya, tenang, istighfar kepada Allah. Ya Allah, datangkan kepada aku panduan-panduan, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami ini jalan yang memang benar sebenar-benarnya. Rezekikan untuk kami ikut jalan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, ini peringatan pada kita semua. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini tuan-tuan satu ayat tetapi mendatangkan kesan dan yang mendalam dalam kehidupan seharian kita. Untuk kita berusaha sama-sama perbaiki iman kita sama-sama. Teguhkan tetap baca Quran, belajar Quran. Jangan risau, jangan rasa kecewa. Allah hadirkan kita kebaikan demi kebaikan sebab mungkin doa kita, doa ibu ayah kita, doa datuk nenek kita. Jadi tuan-tuan, ingat sungguh-sungguh ini pesanan daripada Allah SWT yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, kongsikan sama-sama. Apa juga sampaikan juga ilham daripada Allah SWT agar kita tetap dan teguh beriman kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW pada Al-Quran.
Dan jangan cuba-cuba untuk engkar perintah Allah, suka tak suka kena buat, rela ke terpaksa kena buat. Okey, percaya pada malaikat, pada kitab-kitab, pada seluruh Rasul Allah pada hari akhirat. Kalau kata kita engkar kufur, kita dah sesat sejauh-jauhnya. Nak patah balik, makan masa, ataupun mungkin tak patah balik, mati dalam kekufuran. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan juga perkongsian pada pagi ini, mudah-mudahan ada iktibar daripada kita semua, insya-Allah. Apa je baik daripada Allah SWT, yang lemah dan buruk atau saya sendiri, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kalau ada terkasar bahasa, punya perasaan, ngambil waktu tuan-tuan bersekalian, saya pada maaf. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Jom tutup dengan doa sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا أرحم الراحمين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian aku qauli hadza
Wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.